A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kita kepada Allah SWT. Pagi ini sekali lagi Allah Ta'ala mengizinkan kita, dan yang paling besar sekali rahmat yang terbesar Allah Ta'ala berikan kepada kita. Pada pagi ini kita berpeluang dihidupkan berada di dalam bulan Ramadan pada hari yang pertama Ramadan, bagi memulakan, menandakan bermulanya ibadah puasa. Alhamdulillah pagi tadi kita dah pun bangun awal, ada yang bertahajud, ada yang bersolat sunat taubat, dan kemudiannya dah sahur. Dan juga begitu juga tadi dah pun solat sunat, solat subuh berjamaah. Alhamdulillah kini kita bertemu lagi. Dan kali ini sejajar dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, kita tidak terpaksa jugalah kita membicarakan satu tajuk berkaitan dengan taubat. Kerana di dalam menghadapi bulan Ramadan Al-Mubarak ni, salah satu cara yang perlu kita buat adalah kita perlu cuci dulu hati kita ini daripada segala noda dan dosa, apa benda kesilapan yang lalu kita telah buat. Kita kena minta ampun Allah Ta'ala banyak. Sebenarnya dalam kuliah-kuliah yang sebelum ini saya sebutkan kepada semua, kan? Saya katakan betapa kita perlu bila menyambut bulan Ramadan, sebelum tibanya Ramadan, kita dah awal-awal kita kena minta ampun dengan Allah banyak-banyak, bertaubat betul-betul. Dan kemudian kedua, berazam untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Dan begitu juga yang ketiganya, kita perlu mengetahui, belajar selok-belok hukum hakam berkaitan dengan ibadah puasa yang nak kita lakukan. Apakah amalan-amalan yang boleh kita laksanakan di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, apakah itu taubat? Taubat ini adalah merupakan satu perkataan dalam bahasa Arab yang membawa maksud rasa bersalah atau menyesal di atas perlakuan atau perbuatan yang salah ataupun tidak baik. Setiap kita mempunyai dosa, sama ada dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Apatah lagi kita yang hidup pada zaman mutakhir ini, penuh dengan cabaran, zaman teknologi, zaman moden, berhadapan dengan pelbagai godaan yang luar biasa yang datang dari luar dan dalam diri kita sendiri, yang mana betapa lemahnya kita lihat betapa lemahnya kita di dalam menghadapi godaan tersebut, sehingga selalunya kita tertewas, sehingga terlibat dalam melakukan dosa. Namun demikian, Allah SWT sentiasa tahu akan kelemahan kita. Dia Maha tahu. Dia tahu yang kita ini selalu lupa. Dia tahu yang kita sering kali lalai, dan dia Maha mengetahui betapa fitrah manusia yang sering kali gagal, menghindari dosa. Dan Allah SWT juga Maha tahu bahawa fitrah manusia yang mahu kembali kepadanya. Fitrah manusia biasanya, walau buat salah macam mana pun, mesti dia nak jadi baik. Nak berubah dan sebagainya. Betapa baiknya Allah Ta'ala, betapa lembutnya dia dengan kita. Kita seharusnya berterima kasih dan bersyukur bersungguh-sungguh kerana Allah SWT sentiasa bersedia memberi keampunan kepada hamba-hambanya yang ingin bertaubat. Allah SWT berfirman, yang bermaksud, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Kita ni sentiasa melampaui batas, sentiasa buat kesalahan, sentiasa buat benda yang dilarang. Tetapi itulah dia, janganlah kita berputus asa pada rahmat Allah. Allah kata, jadi selalulah kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malahan Allah SWT sangat gembira dengan sikap hamba-hambanya yang mahu bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Allah gembira kalau kita nak kembali ke jalan Allah, bertaubat, berubah, nak jadi baik, tuan-tuan dan puan sekalian. Sahabat Nabi iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah lebih gembira untuk menerima taubat hambanya melebihi dari kegembiraan seseorang di antara kamu sekalian yang menemui kembali untanya yang telah hilang di tengah-tengah padang gurun. Bayang, perasaan kita hilang satu barang
yang rasanya macam memang mustahil nak jumpa. Cuba fikir, kat padang gurun tu besar lah. Macam kita lah hilang satu barang. Yang mana, ya Allah, macam mana takkan dapat balik rasanya. Dan tiba-tiba dapat. Macam mana gembira tu? Gembira. Tentu gembira. Tetapi Allah lebih gembira. Melebihi kegembiraan kita yang gembira sangat tadi tu. Mana Allah lebih gembira lagi apabila kita berniat ingin bertaubat, minta ampun dengan Allah dan nak kembali semula ke jalan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadis tadi itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kita lihatlah betapa gembiranya Allah SWT menerima taubat orang yang bertaubat. Justru janganlah kita putus asa pada hari pertama Ramadan ini. Jangan kita putus asa dan kecewa, tapi kuatkan semangat untuk minta ampun dengan Allah. Walau banyak mana pun dosa kita, insya-Allah Allah akan menerima taubat kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis qudsi bahawa Allah SWT berfirman, maksud, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, nescaya aku akan kurniakan keampunan buatmu atas apa yang engkau telah lakukan dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu tinggi sampai menyentuh awan di langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, nescaya aku akan kurniakan keampunan buatmu. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak berbuat syirik terhadapku dengan sesuatu, nescaya aku akan datang kepadamu dengan pengampunan sepenuh bumi juga. Hadis riwayat Tirmizi, hasan sahih. Makna kata, tuan-tuan dan puan sekalian, begitulah hebatnya kasih sayang Allah terhadap kita, tuan-tuan dan sekalian. Perhatikanlah, teliti maksud hadis yang saya bacakan tadi. Cuba fikir. Walaupun dosa kita setinggi gunung, Allah akan ampunkan kita. Walaupun dosa kita sepenuh bumi, keampunan Allah juga adalah sepenuh bumi itu tadi untuk kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, jadi minta ampun dengan Allah Taala. Kita semua ada buat salah, tuan-tuan. Kadang-kadang leka je kan. Kadang leka tengok pun kita kadang buat dosa banyak, tuan-tuan sekalian. Kuatkan azam, kuatkan semangat. Kuatkan semangat, tuan-tuan. Yang mana jangan putus asa dengan rahmat Allah, tuan-tuan dan puan sekalian. Subhanallah kan. Bila dengar saya bacakan hadis tadi, boleh menitis air mata kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Tak kala mengenangkan betapa pemurahnya Allah Ta'ala, betapa pengampunnya Allah Ta'ala, dan betapa tak kisahnya Allah Ta'ala terhadap dosa kita yang menggunung, yang sesungguhnya Allah Ta'ala tetap akan terasa, tetap akan terima kita jika kita berusaha untuk kembali kepada Allah. Betapa lembutnya Allah terhadap kita, betapa penyayangnya Allah kepada kita. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Allah sayangkan kita, Allah bagi peluang kat kita sebanyak-banyaknya. Hari ini Allah bagi peluang pada kita semua berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Bukan semua dapat. Ada orang itu meninggal dunia. Sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, ada yang tertewas dengan wabak coronavirus. Dah pergi dahulu pun daripada kita. Ada yang kalau kita pergi dahulu pun daripada kita sebab sakit dan sebagainya, sebab aksiden, macam-macam, tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi kita, Allah Ta'ala bagi lagi peluang sampai ke bulan Ramadan ini, pada tahun ini sekali lagi. Maka inilah peluang besar-besaran untuk kita menggapai pengampunan dosa daripada Allah SWT. Bagi yang berkesempatan, macam kita ni berkesempatan berada di dalam bulan Ramadan ini, maka kita disarankan untuk beribadah dengan penuh keimanan dan bersungguh-sungguh dalam mengharapkan pahala dari Allah SWT. Ganjaran yang besar berupa pengampunan dosa daripada Allah SWT, dosa-dosa yang telah lalu, kan, memang menanti bagi mereka yang beribadah bersungguh-sungguh di dalam bulan yang mulia ini. Nabi SAW bersabda, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min zambi. Yang bermaksud, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala daripada Allah, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Perbetulkan niat kita, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Allah sayangkan kita, tuan-tuan sekalian. Hadis yang bacakan tadi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi juga bersabda, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddam min zambih. Barang siapa yang mendirikan solat sunat pada malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan redha Allah, mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka perbanyakkanlah amalan-amalan, perbanyakkanlah amalan-amalan sunat dan mohonlah keampunan daripada Allah SWT di dalam bulan yang penuh barakah ini. Sesungguhnya kita berada dalam keadaan yang sangat rugi jika sekiranya kita tidak diampunkan oleh Allah SWT sebaik berlalunya bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada menceritakan perbuatan Rasulullah SAW
yang sedang menaiki mimbar. Lalu baginda SAW menyebut amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Rasulullah sebut amin. Perbuatan baginda ini mengundang perasaan yang pelik pada sahabat-sahabat yang mendengar. Lalu baginda ditanya, apakah sebabnya baginda mengucapkan amin sebanyak 3 kali ketika menaiki mimbar? Kenapa Rasulullah kau amin tu? Kau amin kau siapa yang doa? Rasulullah SAW menjawab bahawa sungguhnya Jibril datang ketika itu dan berdoa tentang 3 golongan yang akan dijauhkan dari rahmat Allah pada hari akhirat. Siapakah dia? Pertama, seseorang yang menemui Ramadan tapi tidak mendapat keampunan Allah. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan sekalian. Yang kedua, seseorang yang mendengar nama Nabi Muhammad disebut tapi tidak mengucapkan selawat kepadanya. Kemudian seseorang yang sempat hidup bersama dengan orang tuanya, sempat hidup bersama ibu bapanya, tetapi mereka berdua tidak membuatkan dia dapat masuk syurga kerana dia telah mengabaikan daripada berbuat baik kepada mereka berdua, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi maknanya yang pertama sekali, maka celakalah kehidupan orang yang membenarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah SWT, tuan-tuan dan puan sekalian. Maka Nabi telah diminta supaya mengucapkan amin oleh Jibril, maka sebab itulah baginda mengucapkan amin, tuan-tuan dan puan sekalian. Maka jelaslah di sini bahawa Ramadan adalah satu ruang dan peluang yang khas buat manusia untuk mendapat keampunan dari Allah SWT. Yang keluar dari bulan Ramadan tanpa mendapat keampunan, ternyata dia tergolong di kalangan orang-orang yang rugi, tuan-tuan. Bahkan dijauhkan oleh Allah rahmatnya, tuan-tuan dan puan sekalian. Doa yang patut kita baca selalu khusus pada bulan Ramadan ini adalah doa yang memohon keampunan daripada Allah SWT, tuan-tuan dan puan. Ramadan dan pengampunan dosa ni memangnya tidak dapat dipisahkan. Malahan apabila ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang apakah yang harus dibaca olehnya sekiranya bertemu dengan Lailatul Qadar, Nabi SAW menganjurkan doa khusus yang berikut untuk memohon keampunan. Apakah doanya? Iaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi maknanya, ya Allah, sesungguhnya engkau maha mengampun, maha mulia, engkau suka memberikan keampunan, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi makna kata minta ampun. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ramai fa'fu anna. Allahumma inna afuwun karim. Allahumma inna afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Senang kan? Ya Allah, engkau maha mengampun, kau suka kepada keampunan, maka kau ampunilah aku. Macam tu, ya. Maka mohonlah kepada semua tuan-tuan dan puan sekalian yang mengikuti kuliah subuh pada hari pertama Ramadan pada hari ini, Nabi SAW menganjurkan kita membaca doa ini supaya diampunkan dosa-dosa kita telah lalu. Kalau tak nak baca dia bahasa Melayu, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua ibu bapaku, dosa ahli keluargaku, ya Allah, dosa guru-guru kami, ya Allah. Boleh, tak ada masalah. Doalah dengan bahasa kita fahami pun tak apa, tuan-tuan dan puan sekalian. Cuma dapat pahala sunnah, doa ni kita baca. Bila nak baca, tak payah tunggu pada malam Lailatul Qadar semata-mata. Daripada sekarang nak baca pun boleh, tuan-tuan dan sekalian. Sampailah ke penghujung Ramadan. Bacalah, ya. Rugi kalau kita tak minta ampun Allah SWT, tuan-tuan. Betapa besarnya nilai dan makna doa ini sehingga Nabi SAW menyarankan kita membacanya. Ini bermakna berdoa memohon keampunan dari Allah mempunyai nilai yang sangat tinggi, sehingga kan pada malam Al-Qadar yang istimewa itu pun diajar tentang doa khusus untuk mendapat keampunan dari Allah SWT. Justru janganlah kita meninggalkan berdoa memohon keampunan kepada Allah. Perbanyakkanlah doa keampunan dari Allah di samping lain-lain hajat yang ingin dipohon kepadanya. Perbanyakkanlah memohon ampun di dalam bulan Ramadan ini. Mohon dan terus mohon, tuan-tuan sekalian. Terus mohon, minta aja keampunan kepada Allah Taala. Mudah-mudahan dengan apa yang saya kongsikan ini dapatlah kita timbulkan dalam hati kita ni kembali kepada Allah dengan penuh makna 100%, bukan sekadar ambil-ambil macam tu aja. Berimanlah kepada Allah melalui hati, lisan dan amal kita. Kembalilah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita. Yang mana secara umumnya kita tengok taubat yang telah saya huraikan tadi sebenarnya ada kekesalan dan keinsafan kita terhadap apa yang telah kita lakukan. Lalu untuk memohon keampunan daripada Allah SWT, berazamlah untuk tidak mengulangi lagi berdasarkan firman Allah SWT. Dan mereka apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun dosa-dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah.
dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan buruk yang telah mereka lakukan itu, sedangkan mereka mengetahui akan salah dan akibatnya. Orang-orang yang demikian sifatnya balasannya adalah keampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan yang dengan demikian itulah sebaik-baik balasan bagi mereka yang beramal. Surah Al-Imran ayat 135 hingga 136. Maka asalnya taubat itu, di samping keinsafan dan mohon keampunan, ia juga adalah azam, semangat kita untuk tidak mengulanginya lagi, tuan-tuan dan sekalian. Soalnya keikhlasan atau kesungguhan seseorang yang taubat itu hanya diketahui oleh Allah dan dirinya sendiri. Ketika dia bertaubat, jika ia lahir dari keikhlasan, maka perasaan khusyuk, duka, insaf, mengharapkan keampunan Allah akan menyelinap masuk ke dalam setiap pelusuk jiwa kita. Air mata akan mengalir. Dan keinsafan antara bukti kejujuran insan yang menyesal dan mengharapkan keampunan itu pastinya akan bergenang dan mengalir, tuan-tuan sekalian. Keinginan untuk berada di dalam keampunan itu akan membawanya kepada azam untuk tidak mahu mengulangi dosa tersebut. Dan jika taubat seperti itu berlaku, maka itu adalah taubat yang nasuha atau yang benar-benar ikhlas, lalu ia adalah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun kemungkinan selepas itu atas kelemahan diri dan kecoyan, hamba yang taubat tadi tergelincir sekali lagi ke dalam dosa yang sama, jika dia ikhlas pada taubatnya yang awal, Allah Maha mengetahuinya dan insya-Allah akan mengampuni dosanya yang awal dan juga dosa kemudian jika dia terus bertaubat lagi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maknanya kita ni tak lagi, kita akan buat salah lagi. Kita dah minta ampun, kita minta ampun, buat salah lagi, minta ampun lagi. Sebab Nabi pun sebut sebaik-baik manusia berdosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat yang sebenar bukan satu perkara yang boleh dibuat-buat, ia bukan satu lakonan. Perasaan keinsafan yang hadir dalam jiwa seorang hamba bukanlah perkara yang diada-adakan. Ia adalah cahaya iman yang lahir dari kekudusan jiwa yang mengakui kebesaran Allah dan takutkan dosa. Apabila perasaan kerohanian itu wujud, maka seorang hamba pun bertaubat dengan penuh insaf dan nekat untuk tidak mengulanginya. Siapakah yang mengetahui kewujudan perasaan itu dalam satu jiwa? Sudah pastinya hanya Allah jualah yang Maha mengetahui akan setiap insan apa yang terkandung dalam hati, perasaan dan jiwanya. Jika keadaan disebutkan itu berlaku, insan itu telah benar-benar bertaubat sekiranya dia ada satu keazaman, nekat dan ditunjukkan dengan amal perbuatannya juga, tuan-tuan sekalian. Insan ataupun anak Adam itu ada kelemahannya, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang dia terjatuh lagi dalam kesalahan setelah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, iaitu kegelinciran kedua, ketiga dan seterusnya tidak bererti dia tidak ikhlas atau taubatnya sebelum itu. Namun kelemahannya menyebabkan dia berulang kali jatuh ke dalam dosa sekalipun telah benar-benar insaf sebelumnya. Maka jika hal ini berlaku, dia hendaklah mengulangi taubat dan jangan berputus asa. Syaitan akan membisikkan perasaan putus asa dalam jiwa kita, sedangkan Allah Maha mengampun lagi Maha menerima taubat, tuan-tuan sekalian. Sangka baik dengan Allah, tuan-tuan dan puan sekalian. Hal ini dijelaskan lagi oleh Nabi SAW di dalam hadis baginda. Nabi sebut, seorang yang telah melakukan satu dosa, lalu dia berkata, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, hamba-Ku melakukan dosa dan dia mengetahui bahawa baginya Tuhan yang boleh mengampunkan hukumnya. Dan yang lain ditambah, aku ampunkan dosanya. Kemudian dia kembali melakukan dosa yang lain. Dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melakukan dosa, ampunilah dosaku. Lalu Allah berfirman, hamba-Ku melakukan dan dia mengetahui bahawa baginya Tuhan yang boleh mengampun, dan menghukumnya. Dan yang lain ditambah, aku ampunkan dosanya. Lalu dia melakukan dosa sekali lagi. Dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melakukan dosa, ampunilah dosaku. Lalu Allah Ta'ala berfirman, hamba-Ku melakukan dan dia mengetahui bahawa baginya Tuhan yang boleh mengampun dan menghukumnya. Maka aku ampunkan hamba-Ku ini. Buatlah apa yang engkau mahu, aku ampunkan engkau. Riwayat hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna kata berapa kali pun kita buat, minta ampun. Buat salah, minta ampun. Taubat pada Allah Ta'ala. Tapi bukanlah saja kita nak ulang. Kadang dia sebab kelemahan, kecuaian kita buat lagi kesalahan-kesalahan, tuan-tuan. Daripada hadis yang saya bacakan tadi, dapatlah digambarkan bahawa selagi seseorang hamba Allah itu menyesal dan insaf, sekalipun telah berulang kali dosanya, Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengampun tetap akan mengampuninya. Namun, hendaklah kita berhati-hati kerana waktu kematian kita tidak pasti. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Orang yang bertaubat dan berjaya mengawal dirinya tentulah lebih baik dari yang gagal mengawal dirinya. Tidak mustahil ketika dia gagal mengawal diri itu, kematian menjemput kita pergi. Itulah yang paling malang sekali, tuan-tuan dan puan sekalian. Ya. Apapun pintu taubat dalam Islam ini sentiasa terbuka. Tak kira besar mana pun dosa kita, berapa kali kita mengulanginya, kita janganlah berputus asa dari rahmat Allah.
Firman Allah seperti mana saya sebut di awal tadi, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah juga yang maha pengasih, maha pengampun, lagi maha mengasihani. Surah Az-Zumar ayat 53. Putus asa dari rahmat Allah adalah bisikan syaitan, tuan-tuan sekalian. Setan yang bisik tu, alah, tak ada ampun dah. Kau tak payahlah beriuk sangat minta ampun. Besar benar dosa kau ni. Kan? Putus asa adalah rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah adalah bisikan syaitan yang tak mahu melihat hamba-hambanya kembali kepada Allah. Maka antara cara yang bolehkan kita istiqamah dengan taubat kita adalah dengan memohon perlindungan pada Allah agar kita tetap atas jalan hidayah. Al-Quran mengajar kita doa. Maksudnya, wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Surah Ali Imran ayat ke-8. Nabi SAW pula selalu memperbanyakkan doa, wahai yang membolak-balikkan jantung hati, ya Allah, maka tetapkanlah daku atas agamamu. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad Ibnu Abi Asim. Ini adalah hadis sahih, tuan-tuan sekalian. Juga di antara langkah untuk mengekalkan diri kita dalam kebaikan adalah dengan mendampingi mereka yang baik dan soleh. Teman yang baik, yang mahukan kebaikan akan membawa kita berterusan ke dalam kebaikan. Begitulah sebaliknya firman Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan sekalian. Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang dan mengharapkan keredaannya semata-mata. Dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia. Dan janganlah engkau mematuhi orang yang kami ketahui jantung hatinya lalai daripada mengingat dan mematuhi pengajaran kami, serta dia menurut hawa nafsunya dan tingkah lakunya pula adalah melampaui kebenaran. Surah Al-Kahfi ayat 28. Jangan ikut orang yang menyelesaikan gitu, tuan-tuan sekalian. Hiduplah dalam kalangan teman-teman yang selalu berpesan-pesan pada kebenaran dan kesabaran. Maka diingatkan, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah, dan janganlah kita jadikan orang lain berputus asa dari rahmat Allah. Insan, kita ini semua mempunyai ruang dan peluang untuk bertaubat sehingga nyawa kita sampai ke halkum. Selagi mana belum sampai ke sini nyawa kita, maka kita masih lagi berpeluang untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Tirmizi dinilai hasan oleh Al-Albani. Ramadan merupakan bulan yang mengandungi peluang keemasan untuk bertaubat kepada Allah SWT. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam berpuasa di bulan ini, maka Allah SWT akan mengampunkan segenap dosanya sehingga diumpamakan bagai berada di saat hari ia dilahirkan ibunya. Setiap bayi yang baru lahir dalam ajaran Islam dipandang sebagai suci, murni, tanpa dosa. Faqala Rasulullah SAW, Inna Ramadana syahruh taradallah wa azza wa jalla siyamahu wa inni sanantu lil muslimin qiyamahu. Faman samahu imanan wa ihtisaban kharaja min zunubi qaumi waladathu ummuhu. Yang bermaksud sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Ramadan adalah bulan di mana Allah SWT mewajibkan berpuasa dan aku sunatkan kaum muslimin menegakkan solat malam. Barang siapa berpuasa dengan iman dan mengharapkan keredaan Allah SWT, maka dosanya keluar seperti hari ibu melahirkannya. Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah, tuan-tuan dan puan sekalian. Betapa besarnya kelebihan Allah bagi kat kita kalau kita bertaubat dan beribadah dengan bersungguh-sungguh pada bulan Ramadan ini. Barang siapa yang bangun bersolat malam, barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan keredaan Allah, maka kita disucikan dosa-dosa kita ibarat bayi yang baru lahir, tuan-tuan sekalian. Maka kepada semua yang memburu keampunan pada bulan Ramadan ini, kita bawa pohonlah sebanyak-banyaknya keampunan dari Allah. Marilah kita sama-sama manfaatkan kesempatan terbaik ini untuk bertaubat, sebab tidak ada seorang pun di antara manusia yang bebas dari dosa dan kesalahan. Setiap hari ada saja dosa dan kesalahan akan dilakukan, baik sedar maupun tidak. Alangkah baiknya di bulan pengampunan ini kita semua memburu keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni ighfir lakum. Yang bermaksud, wahai hamba-hambaku, setiap siang dan malam kalian senantiasa berbuat salah, namun aku mengampunkan semua dosa. Kerana itulah mohonlah keampunanku agar aku mengampunkan kalian. Hadis Qudsi riwayat Muslim. Maka marilah kita contohi contoh teladan ini. Nabi Muhammad SAW baginda dikhabarkan tidak kurang dalam sehari semalam mengucapkan kalimah istighfar 100 kali, tuan-tuan sekalian. Walhal
baginda Nabi telah dijanjikan oleh Allah akan dihapuskan segenap dosanya. Maksum, tak ada dosa. Dan begitu juga yang dosa-dosa Nabi yang lalu semua tak ada. Bahkan kan masa-masa akan datang sampai bila-bila pun Nabi kita tak ada dosa. Nabi ini maksum, suci dari dosa pun. Fikirkanlah dia dengan tahap tak berdosa itu pun minta ampun dengan Allah tak kurang 100 kali sehari, tuan-tuan sekalian. Masya Allah, tuan-tuan. An Ibni Umar qala in kunna lana'dul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid mi'ata marratin rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya kami benar-benar menghitung zikir Rasulullah SAW dalam satu kali majlis pertemuan. Baginda mengucapkan 100 kali istighfar dalam majlis. Ya Rabbku, ampunilah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya engkaulah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Innaka antat tawwabur rahim. Maha menerima taubat dan maha penyayang. Ibadah puasa Ramadan ini ditujukan untuk membentuk muttaqin, orang-orang bertakwa. Sedangkan di antara sifat-sifat orang bertakwa adalah sibuk bersegera memburu keampunan Allah SWT dan syurga seluas langit dan bumi, tuan-tuan sekalian. Begitu juga di dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang bermaksud, dan bersegeralah kamu kepada keampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 133. Dalam kitabnya Yakinlah Dosa Pasti Diampuni, Ain Al-Qarni menulis mengenai pentingnya bertaubat seperti berikut. Saya serukan kepada setiap insan untuk bergegas menuju mahkamah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah Allah SWT yang rahmatnya lebih luas dari segala sesuatu dan pintu keampunannya sentiasa terbuka dari segala penjuru. Kita semua harus tahu bahawa suara yang paling merdu adalah suara orang yang kembali kepada Allah. Orang yang membebaskan diri dari penghambaan terhadap syaitan serta mengarahkan semua anggota tubuhnya menuju kepada Allah SWT semata-mata. Melalui perkongsian ini, marilah kita kenal pasti cara kaedah untuk kembali ke pangkal jalan dan bertaubatlah kepada Allah SWT dari segala dosa dan maksiat. Manusia hanya memiliki satu peluang hidup di atas dunia. Jika disisiakan, maka dia akan rugi besar. Baik di dunia maupun di akhirat. Kita kena ingat, sesungguhnya pintu taubat selalu terbuka. Anugerah Allah SWT selalu dicurahkan. Dan kebaikan Allah sentiasa mengalir pagi dan petang, tuan-tuan dan puan sekalian. Nabi SAW bersabda bahawa penghulu istighfar ialah ucapan seorang hamba. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Tuan antaranya lah penghulu sekali istighfar. Ya Allah, engkau Rabbku, tidak ada Tuhan selain engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku sentiasa berada dalam perjanjian denganmu, bersaksikan dengan tauhid dan janji terhadapmu selama aku mampu. Aku berlindung kepadamu dari segala keburukan telah aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu terhadapku. Aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa melainkan engkau. Maka siapa yang mengucapkan ini dengan penuh yakin di siang hari, lalu dia meninggal hari itu sebelum malam hari, maka dia termasuk penduduk syurga. Dan siapa saja mengucapkan dengan yakin di malam hari, lalu dia meninggal sebelum subuh, maka dia termasuk dalam penghuni syurga. Hadis riwayat Bukhari, tuan-tuan dan puan sekalian. Nak kata pentingnya kita memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan, jadi sekarang kita tinjau kalau ada apa-apa kita lihat dari segi follower kita hari ini. Ramai ke hari ini? Bulan Ramadan ni, permulaan Ramadan, alhamdulillah hari ni 800 lebih yang follow, 800 lebih. Terima kasih banyak. Kita tengok habis hari ni kita repeat. Okay, Rizat, Zainab Ahmad, terima kasih. Liana AJ, habis dengan ini kita repeat yang 20,000 semalam. Oh iyalah, tengok balik semalam. Yalah, mudah-mudahan taubat kita terima Allah. Alhamdulillah, terima kasih Muhammad Razali, terima kasih Noah, terima kasih Pak Jain semalam. Salam Ramadan Ustaz, salam Ramadan, alhamdulillah. Selamat berpuasa. Salam orang kampung.
Terima kasih banyak. Ibnu Ahmad, terima kasih. Faisha, salam kampung. Syafiah SD. Boleh bagi satu zikir yang senang untuk saya selalu sebut selain selawat? Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Itu yang paling senang sekali. Jangan tak buat 1000 kali sehari paling kurang. Fairuz binti Muhammad Sabri, sekali buat dosa tanpa sedar, jangan sombong mengampunan. Yalah, saya ingat Fairuz Muhammad Sabri ni pun boleh buat ceramah satu ni, buat slot satu. Nur Azman Muhammad, dah habis kau? Belum. Baru dah nak habis lah. Dah nak habis. Tinggal kesimpulan ni Ustaz. Olin's Kitchen, Selamat puasa. Oji Razali, terima kasih. Siti Nurasaiha, terima kasih. Mr. Azli Ali, terima kasih. Syafiq Hasan, terima kasih. Nazri Junus, terima kasih. Muhammad Adib, belum puasa tak salat macam mana tu? Makna ada masalah dengan ibadah tu. Kan kesempurnaannya tidak ada, tuan-tuan sekalian. Wallahu alam, Allah Maha Kuasa menentukan apakah apakah balasan yang terbaik untuk orang macam tu. Sedangkan solat ini sebenarnya adalah solat itu adalah tiang agama, tuan-tuan sekalian. Apa pun dalam akhirat besok, sampai akhirat besok, amalan yang pertama Allah Taala akan tanya adalah solat. Ya. Rizal Mihad, masih. Nurul Ain Nazwa, makasih. Nik Rozak, Nik Wei, masih. Siti Suhaili, Syuk Jambu, makasih. Pak Busu, Bas MB, masih banyak. Syafiq Hasan, makasih. Shelly Fa'za, makasih. Eja Hashim, masih. Awin Nordin, masih. Izai Muhammad, Zainab Ahmad, Syarif Majid, Aiman Sani, Usia Atika, Zikri. Kalau buat salat tarawih pada Isyak, buat 10 rakaat, kemudian tidur, kemudian bersubuh bangun, buat lagi 4 rakaat, boleh, baiklah. Salah dah, yang dibuat, jangan tak buat sudah. Kan? Kemudian Siti Zaliha, makasih. Juriah Muhammad Nafi Hasan, Ijas Leni Salfarina Ramli, Rasalasi Abdul An-Nur, Faisha Muhammad Azhani Syafi'i, makasih. Maria Khan, Mr. Azli Ali, Bonda Diah, makasih. Salam Ramadan. Rosna Nimat Taib, makasih banyak. Obi Alias, makasih. Mimi Maniza Muhammad, makasih. Naiti Abdullah, makasih. Malzita Rahman, makasih. Ahmad Zaki Muhammad, makasih banyak. Muhammad Farid, makasih banyak. Apalah lagu raya bori pertama poso kau mabuk apa? Muhammad Farid, makasih. Syuk Jambu, makasih. Rahidin Ahmad, makasih. Kasmani, makasih. Selamat berpuasa semua. Jadi saya nampak banyak yang komen-komen baru nak masuk ni, tuan-tuan sekalian. Tapi tak apalah, alhamdulillah. Kalau tidak tu besok dah berasup dah komen-komen ni kan. Jadi tapi tak apa. Saya ucapkan dengan ni kesempatan ni, saya mewakili diri saya dan keluarga saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan kita berazam untuk memohon keampunan daripada Allah SWT. Kemudian kita mohon juga untuk agar Allah Taala memberikan kekuatan kita untuk terus beribadah di atas muka bumi ini. Selagi kita hidup lagi bernyawa, mudah-mudahan segala amalan kita pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah SWT, diberikan kekuatan untuk melaksanakan, dan mudah-mudahan kita ditemukan dengan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar, tuan-tuan sekalian. InsyaAllah selepas saya tamat ni, tuan-tuan sekalian yang baru saja mengikuti kuliah kita ini, bolehlah orang kata nak ulang balik apa yang telah saya sampaikan tadi, InsyaAllah jangan lupa esok pagi kita akan bertemu sekali lagi. Malam tadi ni Azra Azmi kata malam tadi penduduk Jelebu dilanda banjir kilat malam tadi. Tabahlah, harapnya Kampung Telekung dan Kampung Cenah Kenabut 22 orang keluarga dipindahkan. Sabarlah banyak-banyak, hari pertama Ramadan dah diuji lagi dah diuji dengan kesusahan seperti ini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk terus beribadah dan kuat semangat. Yakinlah bantuan daripada Allah pasti tiba. Sungguhnya Allah Maha Mengasihi lagi Maha Penyayang. Kita jumpa lagi dalam kesempatan. Tapi sebelum itu saya buat kesimpulan sikit tentang apa yang telah saya sampaikan tadi. Iaitu kesimpulannya justru kita kena faham bahawa ketika kita belum sampai kepada huru-hara akhir zaman, sebelum sampai kepada penghujung dunia, nak nyampaikan kepada kiamat, tuan-tuan sekalian, kita perlulah bertaubat dan meninggalkan perbuatan maksiat. Penuhilah waktu yang kita ada dengan memperbanyakkan amal ibadah agar boleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kepada mereka yang ada tertinggal puasa bulan Ramadan, tak kira sedikit atau banyak, dan mengabaikan solat fardu, eloklah diganti dengan segera. Begitu juga jika ada kewajipan zakat harta yang belum dilunaskan, keluarkanlah zakat sebelum terlambat. Kita juga perlu beringat dosa sama manusia perlu diselesaikan dengan segera, maafan supaya tidak dituntut pada hari kemudian. Sebenarnya terdapat puluhan tanda kiamat kecil yang nak berlaku, seperti mana dinyatakan dalam hadis yang mengajak manusia untuk melihat dengan pandangan mata hati, lalu membuat persiapan yang serapi-rapi untuk menghadapi hari-hari mendatang. Setidak-tidaknya bersedialah menghadapi kematian.
yang juga merupakan kiamat, yakni kiamat penghabisan kehidupan dunia. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana yang kurang itu bermuncul kelemahan saya sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.